Jangan biarkan hari-hari berlalu, melainkan biarkan dia bermakna dalam Ramadan seperti sedekah. Bagilah sedekah setiap hari. Benda tu sunat kan? Baik, saya nak tanya, mampukah kita ni? Jawab dia, mampu. Macam mana? Wajibkan diri kita. Tuan-puan, saya wajibkan diri saya dan ahli keluarga saya untuk bersedekah setiap hari dalam Ramadan. Jangan biar ia berlalu dalam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalunya kita berada di hadapan ramai penonton ataupun pendengar ataupun audiens, dan selalunya juga dalam konti siaran, sama ada secara langsung ataupun di rakaman, akan ada ramai kru. Tetapi kita mesti membiasakan diri dengan normal yang baharu. Terima kasih kepada sahibul fadilah Ustaz Haji Zamri yang kita sebut sebagai apa tadi ya, pengacara majlis pengacara majlis, Mr. Chairperson. Seterusnya tak lain tak bukan yang berbahagia lagi dihormati Tuan Pengarah. Apa khabar Tuan Pengarah? Alhamdulillah. Dan Puan Timbalan Pengarah, alhamdulillah. Saya diapit oleh dua guru-guru utama kita, ya, maka semakin berdebar-debar jantung ini insya-Allah tabarakallah. Dan setiap kali bertemu selalunya kita akan ucapkan salam sebanyak 3 kali, kerana satu sunnah yang lama ditinggalkan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila baginda bertemu dengan kaumnya, baginda jarang mengucapkan salam sekali-sekali, selalunya akan diulang lagi 3 kali. Untuk kali yang ketiganya, bagi yang sedang menonton ribuan di luar sana, ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur berbanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tak terucap oleh kata-kata kalam, dan tiada perkataan yang selayaknya melainkan ucapannya alhamdulillah wa syukrulillah. Maka perbanyakkanlah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd atas segala nikmatnya. Kalau kita perhatikan apa yang berlaku di sekeliling kita, jangan kita jadi seperti peribahasa, seperti katak di bawah tempurung, ya. Di luar sana mereka melaksanakan, ada yang mengeluarkan perintah darurat, ya, curfew, tapi kita hanya PKP, ya, peraturan kawalan pergerakan atau MCO, Movement Control Order, yang sekarang memasuki peringkat yang keempat, ya. Selamat datang ke PKP peringkat keempat, ya. Ucaplah alhamdulillah, satu normal baharu, ya. Apatah lagi kita berada dalam Ramadan Al-Mubarak, dan tajuk yang dipilih pada hari ini bukan kaling-kaling, kata anak muda pada hari ini, ya,
dengan izin, bukan biasa-biasa. Dalam Ramadan ini, sedekah mampukah kita? Ya. Sedekah mampukah kita? Ramai yang akan berkata, mampu Ustaz, tapi kalau bukan PKP lah, ya. Mampu Ustaz, tapi bukan dalam perintah kawalan pergerakan. Kami boleh Ustaz, ni kami pun terhad pergerakannya. Hadirin rahimakumullah, inilah tajuk yang dipilih oleh pihak penganjur pada pagi yang barakah ini untuk kita bicarakan, kerana kita sedang berada dalam normal yang baru. Kita mesti biasa-biasakan, ya, biasa-biasakan. Seperti kita dengar, biasa-biasakan yang betul dan betul-betulkan yang biasa. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, awal-awal jika kita bertadarus Al-Quranul Karim, ya, awal-awal kita akan baca pada Suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Lepas habis Ummul Kitab, semestinya kita akan mulakan dengan Ummul Kitab. Habis saja Ummul Kitab, kita akan masuk Suratul Baqarah. Di situlah Allah menyatakan, siapa di kalangan mereka yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah, mereka yang berada di atas siratul mustaqim. Sama-sama kita ulang dengarkan, insya-Allah. Saya begitu yakin kita hafal ayat tersebut. Ayat 1 hingga 5 itu dah jadi wirid kita. Tapi jika ada naskah Al-Quran di hadapan kita, alangkah baiknya jika kita boleh membuka Al-Quran dan melihat ayat-ayatnya, kerana di situ kita akan perolehi kebajikan tambahan. Apa kebajikannya? Kebajikannya, tuan-puan rahimakumullah, kita membaca Al-Quran dan melihat ayat-ayatnya. Sebelum itu, ya, kita nampak yang menonton itu telah pun mencapai angka 1,400 orang. Apa kata kita buat jariah dalam kita menyatakan sedekah, mampukah kita? Jom kita buktikan kita mampu. Tuan-puan, dekat handphone, saya yakin warga pendidik semuanya terdidik dengan teknologi. Sekarang ni tuan-puan sambil-sambil tekan like, love, apa semua, ya, jangan tekan set dengan angry, ya. Tuan-puan, ada satu lagi yang boleh klik dekat situ, dia tulis share. Ada tulis share. Tuan-puan tekan share dekat situ, ya. Tekan share dekat situ, dia suruh write post dan sebagainya. Terpulang pada tuan-puan. Kalau write post, kita pun type jom mengaji. Kita mengaji hari ni. Majlis ilmu, taman syurga Allah di muka bumi, tempat malaikat turun melimpah ruah berduyun-duyun, tapi dalam normal yang baru. Dan tekan post. Itu dia caranya, ya. Semua mesti buat sekarang. Kita bagi capai angka 3,000 pagi ini, insya-Allah, ya. Hadirin rahimakumullah, terus sampai 1.5K dah. Cepat. Sebab inilah satu-satu peluang untuk kita nak buat infak. Ustaz, saya infak yang lain tak boleh. Infak data yang kita ada. Masya Allah, tabarakallah. Banyak cara kita boleh buat infak. Banyak cara kita boleh bersedekah. Banyak cara kita boleh menderma. Tetapi kadang-kadang ilmu tu kita tak dapat, tak sampai. Cara tu tak sampai. Macam mana kaedahnya? Selalu kita ingat infak itu mesti dalam bentuk fizikal. Kita beri, terima. Ni social distancing ni. Tuan-puan jangan bimbang. Ya, kita beri, ada yang menerima dengan tangan. Ya, kita memberi, ada yang menerima dengan tangan. Tapi hari ini kita boleh memberi sebenarnya, bersedekah di alam maya. Baik, kita pendengarkan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Baca sampai habis surah lah, 286 ayat. Ni dah habis dah. Hari ni kita dah masuk juz yang ke-7 insya-Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan ya Allah. Saya mohon perlindungan Engkau ya Allah daripada kejahatan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah dia Al-Kitab, yakni Al-Quran. La raiba, tiada sebarang keraguan, fihi, segala isi kandungan yang ada di dalamnya, yang terkandung di dalamnya. Hudan lil muttaqin, ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita orang bertakwa kan? Kita orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ini hikmah ayat ini, tajuk ini dengan Ramadan. Kerana yang kita baca juga dalam suratul Baqarah ayat 183 sebentar lagi insya-Allah berkaitan juga dengan takwa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang dikata orang yang bertakwa, yang mendapat petunjuk daripada Al-Quranul Karim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka itulah orang yang telah beriman dengan yu'minun, yang sentiasa beriman dengan perkara keghaiban, benda yang kita tak nampak, ya, benda yang kita tak boleh lihat, unseen, benda yang invisible, al-ghaib. Wa yuqimuna as-salah, dan mereka senantiasa mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami berikan, sedikit, sebahagian, sebanyak yang boleh, ya, razaqnahum, yang telah kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, dari bahagian itu mereka senantiasa menginfakkan dia fi sabilillah, fi sabilit taqwa. Saya kira ayat tu betul tuan pengarah, ya. Bimbang tuan-tuan baca di sebelah hakim-hakim tilawah semua ni, ya, hakim-hakim semua ni tuan-tuan guru kita. Saya bila berada di BPI ni sebenarnya seronok, sangat seronok, kerana kita pun belajar dulu dari sekolah agama, ya, sekolah agama, sekolah menengah kebangsaan agama. Hari ini ada SMKA yang bertaraf ulul albab, ya, yang dikawal sedia penuh oleh BPI. Dan saya terima kasih banyak-banyak tuan pengarah, tuan timbalan pengarah. Anak-anak saya setakat ni ada 2 orang dah di ulul albab. Alhamdulillah. Satu sistem yang sungguh hebat lah, sungguh hebat tuan-puan, ya. Bagaimana dia bentuk anak-anak kita dengan programnya yang mereka jadikan kurikulum, ya. Kurikulum selalu jadi program sampingan ataupun sekadar kurikulum, tapi dah jadi sebahagian, bukan sebahagian dia, penuh, ya. Sebab itu kadang-kadang dahulu kalau kita bertanya kepada mak ayah, habis anak-anak UPSR pengalaman menjadi dan diamanahkan oleh Allah jadi YDP PIBG 8 tahun, saya menembual ribuan mak ayah, ya, nak hantar anak ke mana, nak hantar anak ke mana, ya. Apa tidaknya sekolah kebangsaan Bandar Seri Putera yang senantiasa tahu pelajar yang berjumlah hampir 3,000 orang, ya, 3,000 orang. Tahun ni kalau ada UPSR sahaja yang bahagia tuan pengarah, ada 600 lebih yang nak ambil UPSR, sama dengan jumlah pelajar sebuah sekolah. Ya. Maka ramai-ramai rata-rata di kalangan mereka akan berkata, ustaz, kami nak hantar ke sekolah agama, ya, kami nak hantar ke sekolah agama. Lalu kita tanya, kenapa nak hantar ke sekolah agama? Oh, dia kata, ustaz, di sekolah agama ada akademik, kata dia, ya, ada akademik, kemudian ada agama. Oh, ada akademik, ada agama. Saya kata, hantar dekat sekolah menengah kebangsaan, sama aja juga sistem dia. Tak sama ustaz, yang itu banyak akademik je, agama dia kurang. Saya pun tanya satu soalan, sejak bila agama tak jadi akademik, ya? Sejak bila kita letak satu mentaliti yang menyebabkan kita letak tembok, ya, dengan izin blok, bahawa agama bukan akademik.
Ya, kita betulkan benda tu salah sesalah-salahnya. Agama lah asas kepada akademik. Ya. Dalam falsafah pendidikan Islam, kita nak bawa semua yang belajar agar mengamalkan nilai-nilai yang terbaik yang ada dalam agama, agar mereka jadi individu, warga negara yang berintegriti, bertanggungjawab. Dalam tu ada jujur, amanah dan sebagainya. Ya, jom kita renungi sedikit, kita sorok sedikit, iklan sedikit tuan-puan, ya, sambil-sambil kita nak dengar ceramah. Bersedekah. Mampukah kita dalam Ramadan ini diambang di musim, di dalam suasana PKP ataupun MCO peringkat yang keempat. Hadirin rahimakumullah, apabila Allah Ta'ala nyatakan bahawa mereka yang dapat petunjuk itu, mereka itu orang yang bertakwa, petunjuk itu datang daripada Al-Quran, orang yang percaya keghaiban, benda yang keimanan yang kita tak nampak, ya, kita tak nampak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikah. Satu ketika Rasul, orang dapat bertemu, sekarang telah wafat, tapi iman kita tetap kukuh utuh, tidak pernah berbelah bahagi. Ya, Alkitab adalah kita nampak depan ini, qada dan qadar kita tak tahu. Ya, kemudian yaumul qiyamah, benda yang kita belum bertemu dengannya. Rupa-rupanya orang yang sebegini ditarifkan lagi lebih menjurus detailnya, terperincinya, yuqimunas salah. Mereka mesti di kalangan orang yang mendirikan salat. Dan gandingan antara salat ini, ya, dalam ayat-ayat yang lain kita akan dengar yuqimunas salah, ya, mereka juga akan mengeluarkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang telah direzekikan kepada mereka, mereka akan keluarkan jadi infak. Saya ulang ni kali yang kedua sebenarnya kenyataan ini. Mungkin di luar sana kata, penceramah ulang lagi. Ya, ulangan itu untuk apa? Untuk kita ingat di sini. Karena itu walaupun musim PKP, azan tetap dilaungkan. Karena apa? Peringatan. Ya, peringatan. Dan setiap kali azan itu dilaungkan, ada baris-baris ayatnya yang disebut dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali. Dua kali. Allahu Akbar kan. Diulang lagi baris ayat tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali sebut. Kenapa? Supaya sentiasa ingat Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Tak berhenti di situ kan? Azan bukan iqamah, azan. Ulang lagi sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu juga diulang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang lagi kan? Hayya 'alas salah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Kenapa? Untuk kita ingat. Kalau gitu azan sekali cukuplah sehari, ataupun setahun cukuplah sekali pesan orang solat. Takkan tak tahu itu pun nak kena ulang ke? Tak, syariat kata ulang. Setiap kali masuk waktu solat, ulang lagi. Azan lagi, iqamah lagi. Sebab apa? Agar melekat di kalbu. Allahu Akbar. Sebab itulah dalam kaedah pendidikan, ya, warga pendidik lagi mahir dengan pelbagai istilahnya, ya, metodologinya, ya, pedagoginya, androloginya, bergogi-gogi kita. Jadi hadirin rahimakumullah, orang yang percaya keghaiban ini, dia dirikan salat dan dia akan keluarkan infak. Infak itu ada 2 bahagian. Bahagian pertama yang namanya wajib, bahagian kedua yang namanya sunat. Hadirin rahimakumullah, saya mesti mengawal masa. Tuan pengarah, ceramah kita ni sejam aja kan? Sejam. Jangan naik syekh tuan-tuan. Dia lama tak berceramah, ada orang ke tepi-tepi ni, kejap lagi dia boleh lajak pergi sampai 2 jam setengah tuan-tuan. InsyaAllah. Tapi rugikah kita duduk dalam majlis ilmu? Tak rugi. Dan yang mendengar dari rumah khususnya, alhamdulillah tuan pengarah, kita dah capai 1.8. Kita harap pagi ni jom kita buat bagi jadi 3K. Tuan-puan tolong infak. Saya dah infak dah. Sebab tu saya ajak tuan-puan,
Ya, saya ajak tuan-tuan, saya cukup takut bila berceramah ni tuan pengarah, kerana Allah Ta'ala firman dalam surah As-Saff, muka surat 551 kalau tak silap tuan-puan, surah As-Saff. Nanti tengoklah kalau saya salah tu khilaf saya. Baik, surah As-Saff, ya. Surah As-Saff ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Kita bacalah daripada ayat pertama. Ramadan kan, Ramadan ini yang guru kami pesan sangat-sangat. Dia kata, Ramadan man tala fihi ayatan minal Quran, siapa yang baca satu ayat daripada Quran. Ini cerita tentang fadilatnya. Dia akan diberi ganjaran oleh Allah. Itu kerja Allah lah, ya. Ganjarannya apa? Satu pahala. Satu je ustaz, nanti dulu, khatam Al-Quran di bulan yang lain. Allahu Akbar. Ramadan satu ayat lah. Di bulan lain seumpama kita khatam 6,236 ayat. Masya Allah, tabarakallah, ya. Jadi jom kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله أكبر. Yang ini takut tuan-puan, kempen kepada orang ni senang. Kita ajak orang senang sebab lidah tak bertulang tuan-tuan. Takkan ada pakar ortopedik yang akan merawat lidah sebab tak ada tulang di situ, dan dia bukan bahagian orto pun, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala tanya kan ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang telah beriman. Cantiklah, ya, cantiklah ayat tu, lembut sungguh. Ya Allah, ni surah mubalaghah, bahasa Quran yang tidak akan mampu manusia untuk menggapai, meniru, membuat seumpama dengannya. Tak boleh. Takkan. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kata Allah. Maka jika kamu tak pernah buat sampai bila-bila pun, la abada, kamu tak akan boleh buat. Fattaqun nar, kamu takut, hindari diri kamu daripada azab neraka Allah. Baik, balik pada ayat tadi. Wahai orang-orang yang telah beriman, kata Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bercakap sesuatu benda yang kamu tak buat? Kamu cakap. Pagi ni cakap, jom kita buat. Buktikan bahawa kita orang yang beriman, orang yang dirikan salat, orang yang rezeki Allah bagi kita infakkan. Cuma persoalannya, mampukah kita? Nanti dulu. Biar kita hadam dulu. Kita nak jadi orang bertakwa ni, ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besarnya murka Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mana dia bercakap tapi dia tak buat. Cakap sedekah tak buat. Jom buat. Jom kita buat. Dah buat tak lagi? Belum. Buat sekarang. Macam mana nak buat sekarang? Infak data tu. Tekanlah like. Tekanlah komen. Komenlah yang baik-baik. Yang bahagia tuan pengarah dan tuan timbalan, puan timbalan pengarah, saya di rumah Ustaz Zamri ya, live setiap hari minimum 2 kali. Hari ni live 3 kali ya. Sekali di BPI, sekejap lagi 4 kali hari ni. Sekarang ni 4 kali. Kejap lagi melalui FB Masjid Al-Mustaqim. Kemudian jam 5 petang live lagi. Malam jom mengaji dengan anak-anak ulul albab. Produk BPI, ya. Duduk ramai-ramai belajar, sama-sama mengaji malam. Setiap malam ada bacaan qiraat di FB. Minta izin mengiklan FB sendiri boleh Ustaz Zamri, tuan pengarah, ya. FB Ustaz Rozi Rejab, ya. Jadi alhamdulillah, tabarakallah, takkan berhenti punya buat. Saya kata pada isteri saya, kita boleh keluar hari-hari biasa, ya. Kita boleh buat kerja dakwah, dan kita tak ada rate. Tak ada rate. Ni berapa Ustaz kena bayar? Tak ada.
Ini jihad fi sabilillah. Ada rezeki daripada Allah SWT, jalan yang lain sangat luas. Tiba-tiba datang daripada jalan itu, alhamdulillah, rezeki untuk kita sumbang tenaga fi sabilillah. Kejap lagi kita akan senarai sebelum berakhir ceramah ini. Mampukah kita dalam senarai panjang tersebut, very long checklist, mustahil tiada 10 daripada ribuan senarai tersebut yang kita tak mampu buat. Mustahil, semustahil-mustahilnya. Mesti boleh buat. Maka saya kata dengan anak-anak, saya kata, jom kita infak di dalam rumah ni. Daripada dalam rumah kita boleh infak. Lantik, yang ini akan urus setting. Anak ke yang sulung akan urus setting. Anak nombor 2, kalau live tu malam hari, kerja dia bawa air untuk abah, ya. Anak yang nombor 3, kerja dia pastikan segala benda diselesaikan. Nasrah Al-Quran disediakan. Kitab abah duduk dekat mana, ya. Anak yang keempat jadi music background. Sebab apa? Baru 5 tahun. Isteri mestilah jadi pengarah utama puan. Tengok puan senyum. Yes, dia. Dia urus semua. Dia akan invite orang masuk apa semua. Habis apa yang saya bagi tahu mereka, puas tak rasa buat kerja ni? Seronoklah abah kata mereka. Kita telah menginfakkan apa yang kita mampu fi sabilillah. Kita jangan duduk dalam golongan yang Allah Ta'ala kata, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar Allah telah murka pada orang yang cakap sana teori, sana semua retorik, tapi tak ada satu benda pun yang kita buat. Jadi bila kita kata macam tu, kita bagi tahu begitu, kita menghujahkan orang yang mereka itu orang yang bertakwa. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, di ayat yang kelima, ya. Nak mencapai rupa-rupanya dalam Ramadan la'allakum tattaqun, itu ini jalan dia. Ini jalan dia. Tak puasa, tak sedekah, tak akan capai jalan takwa. Kut kita lupa kut dalil puasa dengan takwa, tujuan objektif, main purpose of fasting. Jom kita dengar balik. Buka Quran balik. Alhamdulillah, ya. Kita tengok balik Al-Quranul Karim, ayat yang keberapa tu. Kita dah sampai 1900, Ustaz. Kita nak push lagi ni. Ni kawan-kawan yang duk dengar di luar, seluruh Malaysia dengar ni, mustahil ratusan pendidik tak boleh capai kot 2000 lebih, insya-Allah. Push, pesan kawan-kawan, ya. PKP, musim cutilah tuan-puan, anak saya di rumah. Abah, 3 orang patut tahun ni ambil exam. Selingan. SPM PT3 sama dengan anak Al-Fadhil Ustaz Zamri. Yang ketiga UPSR. 2 orang dah ucap hurih dah. Melompat apabila Yang Berhormat Menteri Pendidikan umumkan tak ada. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Saya kata gini, panggil balik, duduk, remind setting balik. Kita menuntut ilmu ni bukan kerana nak imtihan, bukan kerana nak exam, bukan sebab periksa, ujian, test, bukan. Tapi ni saya bila cakap ni saya takut, astagfirullah rabbi wa atubu ilaih, takut diri sendiri dan takut sangkaan, ya. Apa dia? Asyik cerita dia aja. Bukan, cerita ni nak motivasikan kita, just to encourage all of us, ya. Jom, apa-apa kita buat, panggil anak-anak. Ni dah musim ni, panggil anak-anak duduk. Perbetulkan balik. Sekarang duduk depan abah, semua dah duduk. Ikut abah, ilahi. Semua pakat sebut ilahi. Anta maqsudi, kata mereka. Waridaka matlubi. Ni dah belajar bahasa Arab, takkan tak faham. Masing-masing tunduk kan. Ya. Cuma yang darjah 6 tu kebir. Yang sulung acak, terjemah bagi kat adik. Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah objektif utamaku, tujuan utamaku engkau, ya Allah. Belajar apa pun, hatta sedang mendengar ceramah hari ini, bukan kerana Tuan Pengarah kita tunggu. Tuan Pengarah duduk cek tu, siapa tengok, siapa tak tengok. Tuan Pengarah duduk cek tu. Puan Timbalan Pengarah mengesahkan, ya, mengesahkan. Dia mesti verify, check dulu kan, baru verify dah. Prepare, verify, check dulu baru verify. Lupa dah tuan-puan, tinggal 5-6 tahun dah Ustaz.
tinggallah benda-benda pejabat di 5-6 tahun. Tapi buat itu, ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, dan redha engkau yang aku tuntut ya Allah. Bukan aku tuntut syahadah itu. Diajar oleh pendidik, ana atlubu syahadah, ya, I just want the certificate. Tak. Saya yakin tidak. Semua orang mengajar apa? Behind the certificate and more than that. Hadirin rahimakumullah. Itu infak juga tu. Infak apa? Infak ilmu kepada anak-anak. Baik, hadirin rahimakumullah. Agar kita menjaga masa, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi bantuan kepada kita uruskan masa dengan baik. Kita ulang balik ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat Ramadan 183 Al-Baqarah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang telah beriman, telah diwajibkan ke atas kamu semua berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas mereka yang sebelum kamu. La'alla, perhaps, kata Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Nak jadi takwa, keluarkan sedekah. Hadirin rahimakumullah, mampukah kita? Mari kita lihat. Hadirin rahimakumullah, sedekah itu ada dua bahagian kan kita bagi kita tadi. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunat. Sedekah yang wajib itulah namanya zakat. Zakat. Jadi tajuk ini mencakupi sebenarnya. Kita jangan ingat sedekah tu yang sunat-sunat je kot, jariah yang tu kah? Tak. Termasuk innamas sadaqat ila akhiri ayah. Baca sampai habis lah ya. Hanya sahaja, tak lain tak bukan, innama, satu khususiyah, satu sedekah yang Allah Ta'ala wajibkan lil fuqara, untuk mereka yang namanya fakir. Sampailah definisi mereka yang layak terima zakat daripada 8 golongan tersebut. Itu tidak mesti kita tunaikan. Ustaz, zaman PKP Ustaz, bolehkah kita the new normal? Satu malam saya berdiskusi, cik-cik lah kata orang Tuan Mengarah, dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Nizar bin Haji Sudin, sekarang jadi pensyarah kanan di Universiti Putra Malaysia. Saya ingat beliau satu ketika pernah menjawab jawatan setiausaha sulit kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan satu ketika, Tuan Muhammad Nizar Sudin. Dia bagi banyak tajuk. Dia kata, Ustaz Rodi nak sembang tajuk apa? Saya kata, terpulang kepada abang. Kebetulan dia senior saya satu sekolah. Dia kata, kita pilih the new normal. Bolehkah kita? Sama lebih kurang tajuk sedekah. Mampukah kita? Ya. Hadirin rahimakumullah, sedekah yang wajib tersebut, dah masuk dah ni. Sedekah yang wajib tersebut, dalil tu semua dah tahu dah wajib. Cuma nak tengok mampukah kita? Mampu buat. Kerana ilmu. Kerana ilmu. Sebab apa kata kerana ilmu? Bukan kerana sijil. Kerana ilmu. Jika kita boleh faham, dikatakan bagaimana sahnya zakat tersebut dikeluarkan, maka kita tak akan kecoh. Tapi bila ada persoalan, di situlah fungsinya Jabatan Agama Islam Negeri, Jabatan Mufti Negeri, ya, Jabatan Kuasa Fatwa Negeri, dan semua pihak, termasuklah mubaligh ini, ya, misionari ini, pendidik ini, nak bagi tahu bahawa zakat itu bukanlah wajib. Dia kena lafaz, inilah zakat yang wajib atas diriku, aku keluarkan segala-gala. Tak. Bukanlah si penerima tu kena duduk depan, tuan-puan. Saya ingat ayah saya dulu, Tuan Pengarah, kalau bayar zakat di kampung dulu, zakat padi 1/10, saya cukup ingat. Dia habis dia tuai padi, Puan Timbalan Pengarah, dia akan cari siapa yang layak terima zakat dalam kampung tu. Dia cari, ya.
betul-betul punya ni sahih dah, kata boleh terima zakat. Dia tanya tuan imam, dia tanya habis semua yang patut ditanya. Orang ni layak terima zakat. Dia tak tunggu lama, datang ke tempat ayah saya. Kalau dia melihat pagi ni adik-adik saya tolong ni, kalau ayah pagi ni ada urusan lain di rumah, berbagi dia tengok, nak sebut cerita pasal dia ni. Inilah didikan seorang ayah. Jazakumullah khairan ayah, ya. Saya kata, ayah, kenapa ayah kalut sangat ni? Dia kata, kita tak akan telan beras ni sebelum jadi nasi, jadi beras kan, kecuali kita tunaikan apa yang wajib bagi kita. Yauma hasadih. Ayah saya tak sekolah Arab. Ayah saya ambil LCE je, Low Certificate of Education. Cambridge. Geng-geng baby boomers ya. Dia kata apa? Yauma hasadih, hari dituai hasilan tanaman ini, hari tu afdal. Dia kata, ayah mengaji macam tu, ayah mesti buat. Datanglah bawa motor. Kita waktu tu dengan adik yang paling tahu pasal bendang ni, adik saya yang nombor 2, ya. Kita kerja bubuh dalam guni, ya. Dia bilang, okey, 10 guni. Alhamdulillah, saya ingat peristiwa tu malam. Waktu tu malam, 10 guni siap. Datang satu orang, dia kata, inilah zakat yang wajib atas diri aku daripada hasil tanaman yang Allah bagi rezeki pada aku keluarkan lillahi ta'ala. Kawan tu pun pegang lah guni tu, aku terima, ya, aku terima zakat ni semua. Doa lah masing-masing doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim semua. Zaman sekarang tak ada dah macam tu. Padi sekarang habis kena tuai, habis kilang ambil semua. Kalau di utara sana ada apa? Mada. Di sini ada peladang lah, macam-macam lah nama kan. Mana transaksinya berlaku online semua online. Sebab tu kita kena biasakan dengan normal baharu ni. Mampu kan kita? Mampu cerita zakat dulu, ni sedekah yang wajib. Dah bayar belum? Dah bayar belum? Saya soalan bertubi-tubi masuk, Puan Timbalan mengarah, sah kau ustaz zaman PKP ni tak boleh salam lagi dah dengan amil zakat, penolong amil, timbalan amil, ketua penolong amil. Nak salam dengan amil yang utama tak mampu kot kita, tuan-puan, ya. Duli-duli yang maha mulia Tuanku Sultan tu amil sebenarnya bagi tiap-tiap negeri dia. Maka baginda melantik bagi pihak baginda yang difardukan Allah untuk zakat ini, timbalan amil daripada agensi-agensi yang dilantik. Kalau di wilayah persekutuan, siapa dia? Majlis apa? Bukan majlis, pusat pungutan zakat. Kalau di Selangor, Lembaga Zakat Selangor. Ada setengah tempat dia panggil apa? Jabatan Zakat Negeri masing-masing. Hadirin rahimakumullah, tak ada dah lagi nak salam-salam, cabut-cabut kupon, tak ada dah. Inilah satu benda yang kita kata, mampukah kita saat ini nak diuji benar-benar kita beriman tak dengan keraiban. Balik ayat tadi, ya. Kenapa? Tak ada kupon nak tunjuk ke orang. Tak ada kupon yang kita nak bagi, nak tolak apa? LHDN. Tuan-puan, boleh tak kita betulkan satu benda? Betulkan kedudukan dulu nak bercakap ni. Apa dia? Jangan buat perangai ni, sahaja aku bayar zakat kerana tolak cukai. Tuan-puan, ya. Tuan-puan boleh tak buat macam tu? Sahaja aku bayar zakat, jangan tolak cukai. Tu jangan ada dah tahun ni. Bermula. Kalau tak buat lagi, buat. Kalau belum buat lagi, buat. Bagi yang dah buat, alhamdulillah. Saya pernah dikecam. Ustaz, apa ustaz? Inilah peluang kita nak kurangkan cukai. Saya kata, saya ni orang yang duduk dalam dunia keusahawanan. Saya ada ratusan usahawan di bawah seliaan pejabat saya. Siapa yang nak jadi usahawan, saya kata, kami telah wajibkan dalam silibus kami mesti ada akaun rasmi di bank. Akaun yang tulis tak mahu. Bila nak buat akaun rasmi di bank berniaga, bank nak apa? SSM, wajib daftar perniagaan. Aduh, dia gaul kepala, ustaz bila daftar ni LHDN. Inilah sebab aku suruh kau daftar. Beritahu dia, ustaz saya kalau macam ni tak boleh. Sadaqallahul azim, bye bye. Tak payah berurus niaga dengan kami. Kami nak ajar usahawan berniaga cara yang betul. Alhamdulillah, dah ada hampir 2,000 di seluruh Malaysia
Mudah-mudahan mereka terdidik. Di situ kita bagi tahu kita berniaga ni. Antara matlamat nak dapat mardatillah ialah apa? Dengan sedekah yang wajib. Itulah dia bayar zakat perniagaan. Dan sedekah-sedekah yang lain, sedekah yang sunat. Mampukah kita? Kita mampu sebenarnya. Hanya yang blok kita di sini, mental block, ya, intellectual block. Adakah dalam ni yang masih ada lagi spiritual block? Buang-buang. Physical block? Buang. Intellectual block? Buang. Emotional block? Buang. Social block? Buang. Tapi ada social distancing, ya. Holistic punya block? Buang. Kita nak buang semua ni. Bagi satu normal yang baharu, wajib bayar zakat hari ni guna online. Tapi senanglah kita cakap sebab kita sedang online. Bagaimana yang berada di kampung sana? Jauh di Tanjung Karang, Tanjung Musang kampung saya. Pokok Senang, Kedah Darul Aman, ya. Masya Allah, tabarakallah. Macam mana ayah kata macam mana nak bayar ni? Selalu ayah akan keluar cari Tok Imam. Tok Imam pun takut nak jumpa. Ayah, hari inilah anak-anak berfungsi untuk ambil alih kerja ayah buat satu ketika, sekejap je. Wahai anak, tolonglah. Ni nanti akan tanya pula, bolehkah bayar zakat bagi pihak? Kena tanya pengarah, kan? Pengarah pula kata saya bukan mufti negeri, ustaz. Sudah. Boleh tak boleh? Jawab apa? Boleh. Mampu tak mampu? Mampulah kita. Ayah, cik tanggung semua ayah. Cik bayar semua ayah. Berapa ahli keluarga kita? Bagi tahu. Zakat tahun ni Pak Long bayar semua. Boleh tak boleh? Bolehlah jawabnya. La ilaha illallah, ya. Baru-baru ni ada satu soalan tanya ustaz. Saya ada seorang kawan, dia tanya, dia berhutang dengan saya untuk bayar zakat. Tu dia, saya kata bayar zakat berhutang. Cuba cerita detail sikit. Macam ni waktu dia nak bayar zakat tu ustaz. Waktu dia nak bayar zakat tu apa dia? Dia tak bawa duit. Ambil zakat dah kat depan tu ustaz. Dia kata pinjam duit kau jap, aku nak bayar zakat siap-siap ni. Okey, dia pun bayar. Habis tu ustaz, sampai sekarang tak bayar-bayar hutang tu ustaz. Sah tak zakat dia? Zakat dia sah. Hutang tu tak kena bayar. Ustaz, boleh tak saya halalkan? Yang ni pantang saya kata. Halal hutang ni saya cukup pantang. Sebab apa? Ajar orang asal berhutang halal. Asal berhutangnya kejap lagi dia halal. Itu sebelum dia meninggal dia halalnya. Tak pun sewaktu kita meninggal dia halalkan. Jangan buat ilmu mengarut ni. Ya. Hutang tu tak kena bayar. Ustaz, hutang kena tulis. Kena tulis dalil. Asyik tanya dalil. Nak dalil sangat. Ayat 282 muka surat 48. Juzuk ketiga suratul Baqarah. Ayat cepu belian. Ayat temuduga nak tanya menantu. Ayat paling panjang dalam Quran. Ayat cerita tentang apa? Cerita tentang dokumentasi zakat. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jika kamu dah sepakat buat satu transaksi, apa saja nama hutang piutang kamu nak namakan, namalah al-bai' bi thaman ajil. Apa saja boleh nama, ya. Faktubuh, kamu mesti tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Tukang tulis tu tak boleh cari yang tepi jalan saja. Kena cari yang boleh menulis dengan penuh keadilan. Siapa dia? Al-muhami. Peguam. Peguam bukan hak duk handle kes kriminal. Hak duk tahu tentang commercial law ni macam mana. Kemudian bilang. Berapa baris ya? 6 baris ya bilang daripada atas. Kita akan jumpa wastashidu syahidaini mir rijalikum. Perjanjian hutang piutang tu kena datangkan 2 saksi mir rijalikum, daripada kalangan laki-laki kamu. Fa illam yakuna rajulain farajulun wa imra'atan. Kalau kamu tak boleh bawa 2 laki-laki jadi saksi, bagi setiap laki-laki kamu mesti hadirkan 2 orang perempuan. Detail Allah bagi tahu. Saja selingan tentang soal jawab agama. Hadirin rahimakumullah, zakat tetap sah, hutang tetap wajib kena bayar. Jangan duk ringan sangat mulut, nanti dulu. Di hujung tu cerita halal tu tak apalah, cerita kat hujung lah. Hutang jangan duk ajar macam tu. Nanti kita akan bina satu budaya yang buruk, pandai berhutang, lepas tu tak mau bayar. Kerana apa? Nanti dia halal lah. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Sekarang mampu tak sedekah yang wajib dulu? Mampu tak? Mampu. Mampu. Settle lah. Settle satu bab.
Settle dah satu bab. Okey. Hadirin rahimakumullah, saya nak pergi untuk minit-minit yang terakhir ini. Satu peringatan. Jom kita tolong bagi yang baru-baru tengok ni, tolong buat 3 benda. Ni nak infak ni. Nak infak ni, bayar zakat bagi pihak boleh. Macam mana nak copy link daftar tu? Ni Ustaz Zamri kena jawab lah kan. Link apa tak tahu. Kan? Tak dapat daftar pun. Tu dia, hutang wajib bayar. Ni bagus ni. Kan? Baik hadirin rahimakumullah. Kita tahu tak satu benda, bahawa kalau kita telah meninggal dunia, ya, kemudian Allah tanya kita, kata Allah, kalaulah aku hidupkan kamu semula, aku bagi hidup kamu semula, agak-agak kamu nak buat apa? Ya, kamu ni mati dah. Lepas tu aku bagi peluang kamu hidup semula, agak-agak kamu nak buat apa? Hadirin rahimakumullah, semua orang akan jawab, aku nak buat sedekah ya Allah, aku nak bersedekah ya Allah, aku nak bersedekah ya Allah. Hadirin rahimakumullah, jika kita dah faham begitu, kenapa kita tunggu lagi? Saya akan garis pandukan kemampuan kita untuk keluar sedekah. Yang pertama, berilah sedekah kepada ahli rumah kita dahulu. Mampukah kita dalam PKP? Terlebih mampu nampaknya. Kalau hari-hari biasa kita sibuk nak belanja kawan makan, kenapa hari-hari di PKP kita tak sibuk berbelanja untuk siapa? Ahli rumah kita. Mampu kan? Buat yang tu dulu. Kedua, senaraikan ahli keluarga kita yang terdekat, dzil qurba, kata Allah, yang ada hubungan kekerabatan. Mereka tak mampu. Ada di kalangan ahli keluarga kita yang tak dapat bantuan pun, ya, tak dapat BPN pun, tak dapat segala tak dapat bantuan tu, tak dapat, ya, padahal mereka sangat memerlukan. Ya, utamakan mereka. Mampu tak? Mampu. Ustaz, saya pun peruntukan bukan banyak sangat Ustaz. Baik, kita belajarkan kaedah fiqh. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua, nak tinggal semua, tak boleh. Itu bukan ajaran agama kita. Agama kita ajar tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Yang mampu bagi. Yang mampu bagi, Ustaz, saya mampu bagi 50 je Ustaz. Instead of dia, saya patutnya kena bagi 200. Bagilah 50 tu. Itulah namanya meringankan beban. 50 tu ibarat satu takal yang bantu untuk angkat beban tersebut. Dah senarai belum? Senaraikan. Saya dah senaraikan. Baik, dah senaraikan, buat tak? Buat. Bagi. Yang ketiga, mampukah kita dalam musim PKP ni? Mampu. Siapa? Jiran tetangga kita yang susah. Kita senaraikan? Ya, senaraikan. Ustaz, saya nak bagi segan. Kita ada pengurusi taman, kita ada jawatan kuasa taman, penduduk dan sebagainya, masjid, surau, bagi. Boleh kan? Boleh. Ustaz, saya ni tak tahu semua Ustaz, saya tak reti semua Ustaz, tapi dah kita dengar hari ni, kalau betul kita orang bertakwa, keluarkan sedekah. Kalau kita telah mati pun Allah Ta'ala hidupkan semula, Allah Ta'ala akan tanya, kau nak buat apa dulu? Aku nak bagi sedekah ya Allah. Baik. Banyak agensi yang telah terpercaya, saya tak naklah iklan di sini, tapi yang telah terpercaya, ya, jangan cari yang kong kali kong punya agensi. Salurkan kepada mereka dalam Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, ya, di minit-minit terakhir ini kita akan tanya, siapa yang paling banyak bersedekah? Jika dihitung, sedekah itu tidak akan boleh lawan dengan sedekah baginda Al-Mustafa Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyiduna Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya tentang sifat sedekah Nabi, kata Sayyiduna Al-Abbas, ammu Rasulillah, kata dia,
kami masing-masing berlumba-lumba untuk bersedekah, tapi tak boleh lawan sedekah Rasulullah. Kami melihat baginda sangat dermawan, tetapi kata Sayyidina Al-Abbas, bertambah-tambah pelik Rasul itu bila memasuki Ramadan. Baginda akan melipat gandakan sedekahnya laksana angin yang bertiup, karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Artinya apa? Asal seluk ada orang bagi, asal seluk ada orang bagi. Tak lagi berkira-kira, berhitung-hitung, tidak lagi. Mampu tak kita? Kita mampu sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, jangan biarkan hari-hari berlalu kecuali dengan sedekah. Jangan biarkan umur kita habis kecuali sedekah. Sedekah benda sunat kan? Kita ada berapa minit lagi Ustaz Zamri? 2 minit lagi. Jangan biarkan hari-hari berlalu, melainkan biarkan dia bermakna dalam Ramadan seperti sedekah. Bagilah sedekah setiap hari. Benda tu sunat kan? Baik, saya nak tanya, mampukah kita ni? Jawab dia, mampu. Macam mana? Wajibkan diri kita. Tuan-puan, saya wajibkan diri saya dan ahli keluarga saya untuk bersedekah setiap hari dalam Ramadan. Jangan biar ia berlalu dalam Ramadan. Dalam rumah kami ada satu tabung, di mana siapa masukkan tabung itu, duit itu bukan hak dia. Duit itu akan didermakan kepada sesiapa yang memerlukan. Maka setiap ahli keluarga, termasuk anak yang kecil umur 5 tahun, akan ambil duit, masukkan dalam tabung tu. Mak ayah dia bertanggungjawab untuk kira duit, transfer ke bank, lepas tu keluarkan sedekah. Saya nak tutup dengan satu kisah. Boleh Ustaz nak waktu kecederaan ni? Kisahnya begini. Satu orang sahabat Nabi, waktu dia nak meninggal dunia, dia duduk sebut, kalaulah sebiji tamar, kalaulah sebiji tamar, kalaulah sebiji tamar. Lalu baginda dijemput, sahabat jumpa, ya Rasulullah, kawan kita nak meninggal. Apa asyik sebut kalau sebiji tamar, ya Rasulullah? Nabi kata, aku ziarah. Sahabat ni bagus ni, faham duk sebut kalau sebiji tamar. Nabi pergi, Nabi talqinkan dia, la ilaha illallah. Dia pun la ilaha illallah, diam sekitar, dia menjerit, kalau sebiji tamar. Semua orang terkejut, ya, la ilaha illallah, meninggal. Semua sahabat sibuk tanya, apa hal ni? Nabi kata, husnul khatimah, dah urus jenazah selesai. Habis semua, saya ringkaskan cerita. Kata Nabi, sahabat kita tadi meninggal dalam keadaan yang cukup baik, tapi kenapa duk sebut kalau sebiji tamar? Nabi kata, ya sahabatku semua, bahagianya dia, dan ada rugi juga dia. Apa dia? Satu ketika dalam Ramadan, ketika hampir waktu berbuka, dia lihat kawan sebelah dia duduk senyap, dia ada sebiji tamar. Dia belek-belek tamar tu. Ini sunnah ya, nak berbuka kita sunnah belek tamar. Dan boleh cium tau. Sebab dia tak ada bau, jangan ngap, sudah. Cium tak apa. Okey. Dia cium tamar belek. Dia tengok kawan sebelah. Dia tanya, engkau mana tamar? Tak ada. Air? Tak ada. Habis tu macam mana kau nak berbuka? Dia kata, kejap lagi Bilal azan, habislah, luputlah waktu puasa, masuk waktu berbuka, habislah puasa aku. Tak apalah, aku tak ada apa nak makan. Nak makan apa? Ish, tak boleh jadi ni, dia kata. Mampukah kita? Dia mampu, dia tunjuk mampu. Dia ambil separuh ya, separuh. Dia koyak separuh. Nah, kau ambil separuh, aku ambil separuh. Bilal pun azan. Bilal ibn Rabah al-Habashi radhiyallahu anhu. Azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, mereka pun berbuka. Dia separuh, sahabat ni separuh. Kata Nabi, waktu sakaratul maut tadi, waktu nazak tadi, malaikat datang tunjuk, ini amalan kau, ni kau akan dapat. Ni amalan kau, ni kau akan dapat. Ni amalan kau, ni kau akan dapat. Tiba-tiba kat ujung tu kan, ini yang kau akan dapat, tapi gunung yang penuh dengan segala harta akhirat ni separuh aja. Sahabat ni tanya, kenapa tak penuh? Yalah, kau buat amalan pun separuh aja. Separuh aja lah dapat, tapi banyak ni. Aku nak penuh lah. Tengok, waktu tu sibuk nak tamak kepada ganjaran. Waktu di negeri beramal tak nak buat ya. Kejap kemudian malaikat pun playback baliklah filem tu. Kalau kita nak boleh faham, YouTube baliklah ya. Tengok balik rakaman tu. Sahabat kata, ni pahala separuh tamar. Ya,
Karena dalam Ramadan lipat gandanya sampai 700 kali ganda. Yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Siapa yang Allah Taala nak bagi ganjaran lipat kali ganda, dia bagi. Kalau aku bagi sebiji, malaikat kata, ni kalau kau bagi sebiji, ni dia pahala dia kalau sebiji. Tapi kau bagi separuh, ni banyak ni tapi separuh. Dia menyesal, kata Nabi. Dia tanya, boleh tak panjangkan usia aku sekejap? Aku nak tambah lagi. Malaikat kata, tak boleh dah, ni saat dia. Sebab itu dia menyesal. Dia kata, kalau sebiji tamam. Maka kita yang dalam Ramadan ni, ialah PKP juga, boleh bagi kat jiran sebelah. Jadi kalau bagi talam seri muka tu, jangan bagi sepotong, bagi setalam tu. Kerana meninggal nanti duk sebut kalau setalam seri muka, kalau setalam seri muka. Mudah-mudahan gurau senda itu menutup bicara pada pagi ini. Rasa tak puas sejam kan? Sebab sejam tu tak pandai susun masa penceramah ni. Orang lain boring dah dengar, dia tak pandai susun masa. Minta ampun, maaf daripada saya. Terima kasih kepada yang bahagia Tuan Pengarah, bahagian BPI jemput pagi ni. Terima kasih banyak-banyak Puan Timbalan Pengarah, Ustaz Zamri dan semua kru. Mudah-mudahan kita dapat rahmat pagi ni, insya-Allah, dan mudah-mudahan dapat mengikuti dengan jelas. Akhirnya Tuan Pengarah, kita achieve 2K. Alhamdulillah, tabarakallah. Terima kasih semua. Azam kita tadi boleh sampai juga 2K. Kita sebut 2.5 kan, 2.5. Tapi kita pun faham, masing-masing ada yang genyeh mata pun ada lagi tu, ya. InsyaAllah. Mampu tak sedekah Ramadan? Mampu. Didik diri bagi mampu. Azam dalam Ramadan, benda sunat dalam Ramadan, aku nak upgrade jadi wajib. Sebab apa? Masa hanya berbaki 23 atau 22 hari saja lagi. Wallahu ta'ala alam. Pengerusi majlis dah berdiri sebagai tanda ustaz, berhentilah, insya-Allah. Sambung lagi, jangan lupa di siri-siri yang akan datang bersama dengan BPI, Kementerian Pendidikan Malaysia, dan boleh sambung di FB. Minta izin Tuan Pengarah Ustaz Rozi Rejab pada setiap hari jam 5 petang dan 10 malam. 5 petang soal jawab, 10 malam jom mengaji. Wallahu ta'ala alam. Sekali lagi Tuan Pengarah, jazakumullah ahsanal jazak. Tuan Puan Penolong Pengarah, terima kasih semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh fa innahu huwal ghafurur rahim. Kata Cikgu Sarina Sangkala. Insya-Allah Ustaz, terima kasih perkongsiannya. Kalau ada lagi program begini, mohon dilanjutkan pengisian menarik. Tahniah semua. Terima kasih. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih.